Okey, saya tertinggal tadi ya. Saya tertinggal soalan nombor 3C. So kita sambung dekat video kali ni lah. Okey, 3C. Okey, macam mana kita nak jawab soalan 3C? Dia bagi dekat kita yang warna kuning dan yang warna biru. Kita kena guna kedua-dua maklumat yang dia bagi. Okey, kita kena guna kedua-dua maklumat yang dia bagi. Dan jawapan kita, dia kata give your answer in terms of P and Q. Jadi so tak ada masalah sangatlah. Jadi sekarang ni Mama Z nak jadikan yang ini. Okay, kalau kita boleh keluarkan 1 dengan P tambah dengan Q. Saya keluarkan. So tinggal lagi Fx, yang ini A sampai B. Fx tolak dengan Gx. Okey, kalau kita nak suruh sama tu, jadi kita boleh pecahkan lagi. 1 dengan P tambah dengan Q. Yang pertama fungsi Fx dx A sehingga B. Okey, tolak dengan 1 dengan P tambah dengan Q AB. Ini adalah Gx dx. Jadi yang ini saya boleh ganti dengan warna kuning sekarang ni. Yang ini boleh ganti dengan kuning. Yang ini kita boleh ganti dengan biru. Okey, kita akan dapat jawapannya. Yang pertama 1 dengan P tambah dengan Q. Yang kuning itu ialah P kuasa 2 tolak dengan 1 dengan P tambah dengan Q. Yang biru ialah Q kuasa 2. Okey, jadi nilai penyebut dia sama, P tambah dengan Q. Yang di atas adalah P kuasa 2 tolak Q kuasa 2. Dan kita masih boleh memfaktorkan nilai di atas kepada P tambah dengan Q darab dengan P tolak dengan Q per dengan P tambah Q. Jadi kita ada faktor sepunya dekat sini, kita boleh padam. Jadi jawapan akhir kita dalam sebutan P dan Q ialah, jawapan kita ialah P tolak dengan Q. Okey, yang ini Mama Z sambung soalan 3C yang tertinggal sebab dia berada pada page yang baru. Okey, sekarang baru kita boleh jawab soalan nombor 4. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Okey, saya copy sikit yang ini. Okey, mula-mula saya nak cari market equilibrium point. Lepas tu nak lukis. Lepas tu nak cari producer 11 dengan consumer 11. So, saya tampal soalan di sini. Jadi, nombor 4A. Okey, 4A, saya nak cari consumer 11, producer 11. Saya nak cari titik keseimbangan pasaran. Jadi, saya buat yang ini. Samakan demand function dengan supply function. Okey, semua sebutan saya akan darab dengan 2. Ataupun kalau awak nak susun, saya darab 2 dululah. Dia akan jadi kat sini 50 tolak dengan 2x kuasa 2 sama dengan x tambah dengan 7. Kosong di sebelah kiri. 2x kuasa 2 tambah dengan x tolak 43. Tolak 43. Betul 50 tolak dengan 7, 43 kan. Okey, so sekarang ni saya nak ambil kalkulator. Kita dah nak faktorkan. Kalau nak congak pun boleh, tak ada masalah. Okey, katakan saya ambil kalkulator. Okey, kita nak faktorkan sekarang. Okey, untuk faktor dia, faktor pertama, faktor kedua sama dengan kosong.
Saya rasa saya ada tertinggal something kat sini. Saya nombor 7 ni. Okay, nombor 7 saya lupa nak darab dengan 2. So kat sini dapat 14. Saya buat pembetulan 14. Kemudian 14 tolak dengan 50. So 36. So kat sini akan dapat negatif 36. Kita boleh cam kita salah tu bila kita nak faktor agak susah tadi. Okey. Sekarang proses nak faktor. Mama Z boleh guna kalkulator. Mod. Kita ambil equation. Saya ambil nombor 3. Perkali yang pertama 2, 1, negatif 36. So kita dapat yang pertama X tolak 4. Kena tulis faktor dulu. X tolak 4 barulah 2X. 2X tambah dengan 9. Baru kita ambil jawapan kalkulator tadi. Nilai yang kedua negatif 9 per 2. Kita reject kerana kuantiti tak boleh negatif. Okey. Daripada situ kita boleh cari nilai Y. Y sama dengan 25 tolak 4 kuasa 2. 25 saya keluar dulu daripada sini. Okey, 25 tolak dengan 16 saya akan dapat 9. Okey, jadi kesimpulan kita market equilibrium point is nilai X kita 4, nilai Y kita sekejap. Berapa tadi? 9. Saya tulis 5. 9. Okey. 4, 9. Okey, 25 tolak 16 dapat 9. Okey, kita dah jawab soalan A. Ini merupakan jawapan untuk A. Kita cari titik keseimbangan pasaran. Okey, sekarang saya nak jawab soalan B. 4B sekarang kita nak lukis. Okey, yang pertama kuadran yang pertama sahaja. Okey, kita nak lukis kuadran pertama sahaja. Okey, so kita ada paksi Y, origin, X. Yang ni kena lukis dulu sekali. Mula-mula sekali. Kita ada 25, kita ada kuasa 2. Jadi dia masam. Okey, 25 dia masam. Sini nombor 25 dan labelkan dx sama dengan 25 tolak X kuasa 2. Yang kedua, graf yang kedua, kita tengok nombor ni dan kuasanya kuasa 1. Okey, jadi kita kena guna pembaris. Okey, dan dia straight line kat situ. Kita tengok dia straight line. Okey. So, dia potong dekat nombor 7 dan SX sama dengan 1/2X tambah dengan 7. Okey, ada garisan sempadan tadi. Yang pertama di sini. Okey, di situ. Garisan ni, garisan sempadan dia. Okey, nilainya tadi adalah 9. Okey, kemudian ada satu lagi benda penting kat sini. Okey, titik ni kita kira tadi dapat 4. Okey. Berada di atas ini, paras yang ini, di atas garisan ni, namanya ialah consumer surplus. Manakala di bawah ni pula, kita panggil dia sebagai producer surplus. Okey, selesai soalan 4B. Okey, 4C kita nak cari dua-dua.
consumer surplus dengan producer surplus. Okey, so saya jawab sini 4C. Consumer surplus, rujuk rumus. Kita integrate 0 hingga 4. Fungsi kita 25 tolak X kuasa 2 dx. Tolak dengan luas segi 4, 4 darab 9. Situ dah dapat dah 36 kan? Okey, kita integrate dulu. 25 akan jadi 25X. X kuasa 2 akan jadi kuasa 3 per 3. Okey, 0 hingga 4. Okey. Tolak dengan 36. Okey. Kita dah pandai integrate. Sekarang kita tibalah masa kita ganti nilai pula. 25 ni nak kena darab dengan 4. Tolak dengan 4 tu kena kuasa 3 per 3. Tolak 0. Tolak 36. Kita kena buat jalan kerja merah ni tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Proses ganti nilai tu kena buat. Jadi kalau saya kira yang ini 25 darab 4. Tolak dengan pecahan 4 kuasa 3 per dengan 3. Okey, kat luar tu ada tolak dengan 36. Okey, jawapan kita tak boleh dalam pecahan sebab ni tentang duit. So dapat RM42. RM42.67. Sebab kita Malaysia kena ada RM. RM42.67. Okey, selesai. Soalan 4C, consumer surplus, dan kita ada satu lagi, producer surplus. Okey, saya nak cari producer surplus. Segi 4 dahulu, 36 tolak, kita integrate 0 hingga 4. Dan fungsi kita ialah 1 per 2X tambah dengan 7 respect to dx. Jadi kita tengok kita dapat berapa. Kita integrate dulu. Yang itu kita akan dapat setengah X kuasa 2 per 2. Dia akan jadi X kuasa 2 per 4 tambah 7X 0 hingga 4. Okey, saya akan buat proses ganti nilai. 36 tolak kurungan 4 kuasa 2 per 4 tambah 7 darab 4 tolak 0. Okey, kita tengok. RM 36 tolak dalam kurungan 16 per dengan 4 tambah dengan 7 darab 4 tutup kurungan. So kita dapat lebihan pengeluar ialah sebanyak RM4. Okey, kita dah selesai soalan nombor 4. Okey, kita pergi pula soalan yang seterusnya, nombor 5. Okey, nombor 5 ni dia ada banyak soalan. Okey, kita cuba jawab sikit-sikit. Okey. Yang pertama, 5 yang pertama. Okey, dia cerita pasal musang king. Okey, bertabur secara normal. Okey. Nombor 5 X bertabur secara normal min 2.15 kilo. Standard deviation 0.55, tapi Mama Z terpaksa buat kuasa 2 sebab kita kena tulis nilai variant. Dia bagi standard deviation. Okey, selesai ayat pokok. Okey, kemudian dia kata 250 musang king durian are chosen at random. Estimate the number of musang king durian. So kat sini Mama Z buat N sampel ialah 250. Kemudian dia kata estimate, ada perkataan between di situ. Jadi P
1.95 between tak ada tanda sama dengan 2.25. Okey, kita tak perlu buat 4 perkara, nak cari mean, nak cari median sebab kita bukan tak perlu mencari mean dengan variance, tak perlu buat COC, tak perlu buat 4 perkara tu sebab soalan kita memang original normal. Yang kena buat tu kalau kena buat approximation. So, Mama Z cuma buat pertukaran X menjadi Z. 1.95 perlu ditolak dengan nilai mean dan dibahagi dengan nilai standard deviation. Okey, sekarang dia dah jadi huruf Z. Okey, di sebelah kanan pula 2.25 tolak dengan 2.15 bahagi dengan 0.55. Okey, kita tengok dapat berapa. Yang pertama, pecahan 1.95 tolak 2.15 per 0.55. So, kat situ Mama Z dapat negatif 0.36. Okey, negatif 0.36. Mama Z terpaksa ambil 2 decimal places sebab nak baca buku stat. So, kita akan dapat probability negatif 0.36. Okey, yang di sebelah sana pecahan 2.25 tolak 2.15 per dengan 0.55. So, Mama Z dapat 0.18. Okey. Sebelum kita kira, adalah baiknya kita lukis supaya kita dapat gambaran. Nilai di tengah adalah kosong. So, ada nilai negatif 0.36, positif 0.18. Jadi, kawasan yang kita nak cari sekarang berada di dalam ni. Di kawasan berwarna kuning. Okey, ni kawasan kita nak cari. Kawasan berwarna kuning. Dan kita tahu kalau Mama Z labelkan ada warna biru di sini. Okey, ada warna biru. Kemudian ada satu lagi warna purple. Contoh Okey, jadi untuk probability kita boleh kata biru tambah kuning tambah ungu sama dengan 1. Kita nak cari kawasan kuning. Kuning sama dengan 1 tolak biru tolak dengan ungu. Okey, sama dengan biru probability Z kurang dari negatif 0.36. Kawasan yang warna ungu probability Z lebih besar dari 0.18. Namun demikian, kita tak ada nak cari nilai negatif ni. Kita kena reflect dulu pada paksi kosong tu. Dia akan jadi positif 0.36 tolak dengan probability Z besar 0.18. Dan kita kena baca buku statistik lah ayat ni. 0.36 kita nak kena baca buku stat. Okey, kita try tengok buku statistik nombor 7. Okey, saya nak baca 0.36. Okey, 0.3 ini merupakan 0.3. 36 berada di sini. Jadi jawapannya 0.3594. Satu lagi kita nak baca 0.1. 0.1. Ini 0.1. Ini 0.18. Jadi 4286. Okey, saya akan tulis pada jalan kerja kat sini. Sama dengan 1 tolak 0.3594 tolak 0.4286. Ini bacaan dari buku statistik. 1 tolak 0.3594
94 tolak 0.4286. So, kita dapat jawapan kita 0.212. Okey, jawapan kita 0.212. Okey, tapi soalan bukan nak nilai probability. Kita baca balik soalan. Dia nak estimate number of musang king. Sebab tu dia bagi NS tadi. Jadi kita kena guna sedikit formula untuk probability. Probability A sama dengan NA dengan NS. Jadi yang kita kira tadi adalah 0.212 ni. Okay. NA soalan nak cari, NS adalah 250. Jadi daripada sini kita boleh dapat bilangan biji durian musang king, iaitu jawapan ni tadi kita darab dengan 250. So kita dapati 53. Okey, selesai. Yang kita kira panjang-panjang ni baru soalan nombor 1. Okey, 5A 1. Okey, katakan kita nak jawab soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Dia kata dekat sini, reject untuk diekspor jika berat kurang dari 1.8. Lepas tu dia tukar bilangan durian ada 200. Dia tanya berapa durian yang kita reject tu. Okey, so kita buat 1.8. So ni soalan 5 A yang kedua. Dia cerita tentang probability X kurang dari 1.8 kilo. Jadi Mama Z tukar jadi huruf Z. 1.8 tadi tolak 2.25 bahagi dengan 0.55. So kita tengok berapakah dapatan kita. 1.8 tolak 2.25 bahagi dengan 0.55. Jadi kat sini ialah negatif. Okey, negatif. Berapa tadi? Negatif. Salah kira. Semula 1.8 tolak dia apa? 2.15. Okey, saya betulkan. 2.15. Silap. 2.15 bahagi dengan 0.55. So, jawapan kita kat situ 64. Negatif 0.64. Dan bacaan kita ke kiri, jadi Mama Z pantulkan ke kanan. Pantulkan. Sebab dia simetri. Terus kita boleh baca dalam buku statistik 0.64. Okey, kita tengok buku stat. 0.6. Okey, 0.6. Ni pun ada. 64. 64 yang ini. 2611. So, Mama Z tulis 0.2611. Jadi, kalau kita nak tahu bilangan bijinya, kita tengok yang macam tadilah. Probability B sama dengan bilangan B per dengan kali ni 200 je dalam sebakul. Tadi kita dah kira 0.2611 ni kita darab je dengan 200, maka kita akan dapat bilangan sampel durian yang tidak diekspor. So jawapan tadi ni 0.2611 ni kita darab dengan 200. So ada berapa biji? 5. NB sama dengan 52.22. So bilangan dia hanyalah 52 biji sajalah. Okey, selesai. Kita tengok, saya dah selesai soalan yang pertama, soalan yang kedua.
Okey, seterusnya. What is the probability more than 4? More than 4. Will not. Okey, dia cerita tentang ayat terbalik. Sebelum ni dia cerita tentang durian yang kita eksport. Yang ini dia cerita durian yang tidak dieksport. Okey. So sekarang ni dia tukar ayat. Dia tukar ayat. Tadi kita dah kira yang tidak dieksport daripada soalan nombor 2 tadi. Dia bersambung. Okey, dia bersambung dari sini. Soalan yang ketiga dia bersambung. Okey, dia mula tukar kepada X bertabur secara binomial. Dia cerita 6 biji durian dan dia nak guna yang tidak dieksport. Kebarangkalian yang tidak dieksport. Lepas tu baru dia nak more than 6. So Mama Z nak buat for probability. Saya guna root X jugalah. More than 4. Jadi nak guna buku stat tak berapa boleh sebab nilai probability kita tak cantik 0.261. Jadi kita kena faham maksud besar daripada 4 ni adalah nombor itu adalah nombor 5 dan nombor itu adalah nombor 6. Okey, jadi kena guna formula lah. Okey, kalau nilai ini nilai P, nilai Q adalah 1 tolak 0.2611. So Mama Z dapat 7389. 0.7389. Okey, N kita 6, C 5 darab 0.2611 kuasa 5 darab 0.7389 kuasa 1 tambah 6 C 6 darab 0.2611 kuasa 6 darab 0.7389 kuasa 0. Kalau tak nak buat pun tak apa. Dan kita tengok jawapan kita. Kita kena kira sekaligus yang ni. Canggih. Okey, Mama Z kira one by one kat sini. Okey, 6 shift bahagi 5 darab 0.2611 kuasa 5 darab dengan 0.7389 tambah 6 shift bahagi 6 darab 0.2611 kuasa 6. Nombor belakang tu Mama Z tak darab. So kita dapat nilainya, kita tengok ada kuasa negatif 3. Jadi Mama Z harap awak tambah 3 biji kosong dahulu. Baru awak salin 5697. 5697. Dan asalnya di sini ada titik. Kemudian awak gerakkan 3. 1, 2, 3. Jadi jawapan kita 0.56997. Jadi kalau kita nak bundarkan sikit, kita akan dapat 0.0057. Okey. Selesai. Soalan 5A baru. Kita nak jawab soalan 5B. Contoh kalau Mama Z nak salin soalan ni, kita nak jawab kat bawah lah. Kat bawah ni 5B. Untuk 5B, kata kuncinya di sini ialah peratus. Kerana itu menentukan nilai P dia 0.4 dan dia dah bagi clue untuk binomial dan kita jumpa ada bilangan N. Jadi untuk nombor 5B, X bertabur secara binomial, N kita 50, probability adalah 0.4.
Kemudian soalan tanya, find the probability that at most 10. Okey, macam mana kita nak tulis? For probability at most 10. Itu cara penulisannya. Okey. Cuma bila kita nak guna buku statistik, kita kena tukar menjadi tanda lebih besar. Dia akan jadi 1 tolak lawan kepada yang merah. Dia akan jadi tanda besar, tanda sama dengan tak ada. Kita masih kekalkan nombor 10. Barulah kita tukar 1 tolak ke barangkalian X lebih besar sama dengan nombor yang lebih besar daripada 10 adalah nombor 11. Okey, kita akan buka buku statistik binomial. Okey, binomial, dan saya rasa muka surat dia last ni. N dia 50. Okey, N dia 50. Okey, N dia 50. Okey, 50. Kemudian probability yang kita nak adalah 0.4. Kita nak baca nombor 11. So, bacaannya ada kat sini. 0.9978. Okey, Mama Z ganti di sini. 1 tolak 0.9978. Okey, 1 tolak 0.9978. Kita dapat. Okey, kita dapat gitu Yang pertama awak tengok jawapannya ada negatif 3. So, awak letak 1, 2, 3. Baru awak salin 2, 2. 2.2. Kemudian awak gerakkan 3. 1, 2, 3. Jadi jawapan awak ialah 0.0022. Okey, selesai yang itu. Okey, kita sambung lagi. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua kena hati-hati sebab dia mula guna perkataan approximation. Seperti yang Mama Z bagi tahu, bila approximation, pelajar kena ada 4 perkara. 1, 2, 3, 4. Perkara yang pertama. Okey, ada 4 Perkara yang pertama, pelajar kena cari mean. Okey, saya cari mean dulu. Mean adalah there are more than this one. Okey. Mean sama dengan N kita tadi 50. P kita 0.4. Okey, 5 darab 4. So, kita dapat nilainya ialah 20. Selesai masalah pertama. Yang kedua, kita kena cari nilai variant. Variant adalah NPQ. NPQ. Okey. 20 tadi darab 0.6. So, dapatlah 12. Okey, apakah kepentingan benda ni? Kepentingannya ialah sebab kita nak buat approximate, dia jadi normal, mean dia 20, variantnya jadi 12. Itu cluenya yang pertama. Kemudian, baru kita jawab soalan, dia nak there are more than 15. So, soalan kita menjadi probability more than 15. Okey. So, untuk mudahkan kerja, Mama Z buat dahulu. X lebih besar sama dengan 16. Okey, Mama Z perlukan tanda sama dengan dulu untuk proses Mama Z buat COC. Ataupun kalau ada kaedah lain pun boleh, tak ada masalah. Janji awak boleh buat proses COC dengan berkesan. Okey, so kat sini dia kategori kaya. Jadi Mama Z akan dermakan 0.5, tinggal lagi 15.5. Ada setengah kolej daripada sini terus dia lompat sini. Ikutlah mana-mana yang pelajar suka. Okey, so yang ketiga sebenarnya Mama Z buat proses correction for COC. Correction for
continuity, COC. Salah. Kita tukar dengan CFC, correction for continuity. Okey, so Mama Z dah buat dah. Dan step yang terakhir ialah Mama Z kena tukar jadi Z. X tolak mean per dengan standard deviation. Okey, so nak tukar. Dia jadi ikut Z. 15.5 tolak dengan 20 bahagi dengan punca 12. Okey, kita tengok jawapan kita. Pecahan 15.5 tolak 20 per dengan 12 tu nilai variance. Jadi Mama Z kena buat square root. So dapat jawapannya negatif 1.29. Okey, hati-hati. Sebab jawapan kita ni tak boleh ambil banyak desimal. Negatif 1.29 ni Mama buat negatif 1.3. Okey. Dan kita tengok lukisan kita sedikit. Lukisan di mana kawasan ni. Okey, so kat sini ada negatif 1.3. Kawasan yang kita nak cari kawasan yang warna biru ni. Tapi agak mustahil nak cari sebab dalam buku stat kita nilai paling besar pun 0.5. Tapi kita lebih pada itu. Jadi macam mana Mama Z nak cari kawasan berwarna biru? Caranya ialah kawasan kuning tambah biru, jumlah probabilitinya adalah 1. Jadi kawasan biru sama dengan 1 tolak kuning. Kuning ialah probability Z kurang sama dengan negatif 1.3. Tapi malangnya kita tak boleh nak baca nilai negatif. Kita akan pantulkan. Dia akan jadi Z besar sama dengan 1.3. Barulah boleh kita baca buku stat 1.3. Okey, 1.3. Yang ini nilainya ialah 0.0968. 0.0968. Dan jawapan akhirnya 1 tolak 0.0968. 1 tolak 0.0968. So Mama Z dapat jawapannya 0.9032. Okey, selesai soalan nombor 5. Okey, jom kita mula solat tarawih. Okey, kita mula